Baik, dalam segmen Realiti Rakyat kali ini kita juga ingin mendekati perusahaan ataupun industri pelancongan sendiri, iaitu semestinya begitu terkesan selain daripada industri PKS susulan daripada pelaksanaan PKP ini, dan kita juga dapat saksikan kebanyakan negara-negara di luar sana banyak yang melaksanakan lockdown, ada yang menjalankan sama seperti kita PKP dan sebagainya susulan daripada coronavirus ini, dan semestinya sektor pelancongan ini amat begitu terkesan. Dan tambahan pula, ketika negara kita mempunyai satu kempen yang begitu besar, iaitu kempen Tahun Melaut Malaysia 2020, ia semestinya memberikan satu tamparan hebat buat pelancong-pelancong ataupun buat industri pelancongan ini. Dan kalau kita nak kongsikan 2 hari yang lalu, iaitu satu laporan di Astro Awani kita bawakan, kata Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Seri Nancy Shukri mengatakan 1 juta pekerja sektor pelancongan bakal hilang pekerjaan, dan ia juga industri ini juga merekodkan kerugian kira-kira 20 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama ini. Ini satu angka yang begitu menakutkan kita semua, terutamanya bagi sektor pelancongan sendiri. Dan untuk bercakap, untuk menyelami apa agaknya isi hati daripada industri pelancongan ini, kita bersama dengan Uzaidi Udanis, merupakan Presiden Majlis Pelancongan Malaysia MTC. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Hafizi, apa khabar? Baik, mungkin kita dapat teruskan kepada perbincangan kita. Kita nak tahu ataupun boleh dapat kongsikan sektor pelancongan dan juga PKS ini memang terjejas teruk akibat PKP ini. Dapat huraikan sedikit jenis pelancongan yang apa yang terjejas dan mungkin ada perkhidmatan yang juga terjejas. Dapat dihuraikan sedikit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, dan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Astro Awani kerana memberi kesempatan saya menyuarakan kebimbangan industri pelancongan bersangkutan dengan COVID-19. Ya, Hafizi, sebenarnya kita tahu industri pelancongan ini adalah penting untuk negara. Industri pelancongan sendiri membeli lebih kurang 13.3% pada GDP. Jadi industri pelancongan ini membawa FDI yang sangat besar, lebih kurang 84.1 bilion tahun lepas, dan lebih kurang 640,000 syarikat pelancongan, syarikat tempatan yang melibatkan diri dalam industri pelancongan dan yang menawarkan, yang memberi pekerjaan lebih kurang 4.7 juta. 4.7 juta pekerjaan pada rakyat Malaysia yang diwujudkan oleh industri pelancongan. Jadi industri pelancongan ini amat terkesanlah dengan COVID-19 ni. Jadi kita sebenarnya kita yang paling mula terkesan, dan insya-Allah, tak tahulah, saya harap tidak, tapi nampaknya yang paling akhirlah yang pulih. Jadi penggiat industri sedar masa krisis yang sekarang ni, yang kita hadapi sekarang ni. Jadi banyak sektor-sektor yang terlibat dalam industri pelancongannya, kebanyakan memang semuanya terkesan. Dan kita sebenarnya ialah kita nak komplain pun, kita bukannya Malaysia saja yang terkena, tapi satu dunia yang terkena. Jadi kita perlulah muhasabah diri. Dan saya tahu banyakkan yang sektor-sektor yang belum lagi kita kenali, seperti spa, seperti in fact ada tour guide yang sebagai profesional, sebagai freelance pun terkesan, dan juga pihak dan juga syarikat restoran-restoran, shopping center, retail outlet. Dan ini lebih kurang 640,000 syarikat lah yang terkesan. In fact, Makcik Kiah pun terkesan. Makcik Kiah ni dia goreng pisang, dia jual goreng pisang di tempat-tempat pelancongan, dan pelancong tak ada. Macam mana nak jual goreng pisang ni kat dengan pelancong, sebab pelancong tak ada. Jadi Makcik Kiah pun terkesan. Jadi kita purata kalau industri pelancongan menjunam ke semua ekonomi ataupun semua sektor, ataupun semua orang akan terlibat, akan terkesan. Jadi maka kita sebenarnya kita perlulah muhasabah diri dan tengok apa yang kita sesuaikan diri dalam apa yang Amat Berhormat Menteri dan Sri Muhyiddin beritahu, kita kena adapt new normal. Ataupun itu sebabnya kita industri pelancongan kita selalu kita akan reset tourism untuk kita hidup semula, kita bangkit semula. Fizik. Okey, Tuan, kalau cakapkan mengenai new normal, kebiasaan baru ni kan, mungkin dari sektor industri pelancongan itu, apa new normal yang boleh dijelmakan ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita adaptasi kebiasaan baru new normal ini, apa perkara-perkara yang new normal itu boleh dalam usaha mungkin sedikit sebanyak untuk membantu industri pelancongan bangkit semula itu? Mungkin dalam sektor new normal ini bukan hanya dari satu pihak saja. Dia melibatkan semua pihak, daripada penggiat industri pelancongan,
daripada pihak penguasa, daripada PBT, daripada kementerian-kementerian lain, daripada state government, daripada semua tu kita kena adapt di new normal. Contohnya, even contoh, saya beri contoh, bank. Kita sekarang kita tahu industri panjungan sangat penting dalam ekonomi Malaysia ni, untuk ekonomi Malaysia ni. Tapi bank, saya harap lebih kita banyaklah lagi bank yang boleh memberi pinjaman kepada peniaga industri, terutama bas. Kita punya banyak bas, tapi kebanyakan bas ni kita meminjam daripada credit companies, daripada syarikat kredit. Bank tak akan kasih pinjaman bas, pinjaman untuk membeli bas. Jadi itu adalah satu. Jadi bila syarikat kredit memberi pinjaman, ianya bukan di bawah purview of bank negara. Jadi Yang Berhormat Perdana Menteri kata, okey, kita automatically kita akan memberi moratorium 6 bulan. Tapi ini tidak melibatkan syarikat kredit company. Yang mana mereka kata, ini saya bukan daripada under bank negara. Saya di bawah Kementerian KPKP, di bawah YB Zuraida. Jadi saya telah menulis surat pada YB Zuraida, bagi pihak industri panjungan, untuk kita tengok dan supaya YB tengok semada boleh tak kita automatic, kredit company ini memberi automatic moratorium 6 bulan. Apa susah sangat 6 bulan? Kalau kita pinjam 5 tahun, kita anjakkan sikit 5 tahun 6 bulan. Kita tetap bayar, pengingat industri tetap bayar. Bukannya, tapi lambat sikitlah sebabnya krisis COVID ni. Jadi saya harap lebih banyak lagi syarikat-syarikat kredit company tu tolong tengoklah, sebab ini industri panjungan sangat penting. Dan juga bank-bank tu lain kali in future saya harap lebih menyokong penggiat industri panjungan untuk membeli bas, untuk bot. Saya yang membuat tour di Kuantan, tengok buaya lah. Ni buaya betul ni, bukan buaya darat ni, buaya betul. Jadi penuh dengan pelancong-pelancong memang ramai. Tapi hanya satu bot saja. Jadi pelancong-pelancong kenalah menunggu untuk mengikut giliran untuk dia tengok buaya. Buaya dekat dengan bandar Kuantan tu. Bandar Kuantan tu very popular. Tapi tidak ada satu bank pun yang sanggup memberi pinjaman pada usahawan ini untuk beliau membeli lagi banyak bot, supaya untuk apa? Untuk lebih tarik lagi ramai pelancong. Ini sebabnya new normal. Bukan hanya dari pihak pengingat industri saja, tapi semua pihak, dan juga saya harap bank lebih kita tolonglah beri pinjaman pada pengingat industri ini. Saya tahu movable asset memang susah untuk memberi pinjaman. Movable asset cepat. Jadi saya harap dengan adanya COVID-19 ni, kita boleh reset dan kita boleh buatkan new normal. New normal. Itu sebab kita tengok nation profit, bukannya bank profit dulu. Nation profit first, not bank profit first. So I hope that kita dengan adanya reset tourism ni, kita fikir cara macam mana kita nak kembangkan, kita nak bangkit dalam industri panjungan, sebab industri panjungan sangat penting untuk ekonomi negara. Hafizi. Dan tuan, kalau kita tengok kepada kempen Tahun Melawat Malaysia 2020 ini telah diumumkan dibatalkan, dan ia semestinya memberi satu tamparan hebat buat pemain-pemain industri pelancongan ini sendiri. Bagaimana di pihak industri pelancongan ini untuk re-energize balik semula dari segi pelancongan di dalam negara kita? Adakah selepas ini kita punya fokus akan lebih terarah kepada pelancong ataupun melancong dalam negara, ataupun kita akan hanya sekitar negara-negara yang mempunyai potensi yang besar saja akan kita perhalusi semula untuk datang ke negara kita ke bagaimana? Ya, soalan yang sangat bagus. Sebenarnya Fizi, kita alhamdulillah kita bersyukur sebab negara Malaysia ni mempunyai berbagai produk. Name it lah. Kita ada gunung, kita ada hutan paling tertua dalam dunia ni. Kita ada sungai, kita ada waterfall, air terjun, kita ada macam-macam produk pelancongan yang ada di sini, di mana kita boleh tarik bukan saja luar negara, tapi pelancong dalam negeri ni belum pernah lagi. Belum pernah lagi. Ada yang ramai tak pernah pergi Kundasang, Sabah. Tengok macam nampak landscape itu macam New Zealand, tapi sebenarnya Kundasang. Jadi kita ramai lagi pelancong domestik yang belum lagi, rakyat Malaysia yang belum lagi melancong dalam negeri. Itu satu pasaran yang besar, satu pasaran yang patut kita fokus selepas COVID-19 ni, krisis ni over. Kita harus fokus untuk domestik makin. Tapi juga kita kena tengok ekosistem kita. Sebab kita mempunyai lebih kurang 6,000, 7,000 travel agent. Travel agent. Yang kebanyakan travel agent ni kita nak galakkan mereka mempromosikan domestic packages. Destinasi domestik. Tapi kita kena
kena perbetulkanlah ekosistem kita. Contohnya ejen-ejen yang kecil yang bukannya kecil pun pedak capital 200,000. Kalau kita tanya purata ni, mereka tak menjual package domestik. Mereka tak menjual produk-produk package domestik. Mereka menjual lebih kepada luar negara. Ramai yang pelancong-pelancong kita ni pun suka pergi Jepun, suka pergi Korea, Winter Sonata dengan K-pop dengan apa kan. Mereka ni walaupun dengan ekonomi sekarang ni mereka masih lagi melancong ya. Tapi bukan dalam masa Covid ni lah. Tapi itu sebabnya kita kena betulkan ekosistem. Macam mana kita betulkan ekosistem ni dah? Kita tengok semua yang betul-betul the main partner ni, hotel kita nak galakkanlah. Tolonglah galak kita nak galakkanlah pengiat-pengiat industri pelancongan ni memasarkan, memberi peluang pada ejen-ejen ni memasarkan Malaysia yang sekarang ni kebanyakan yang menggunakan OTA, ada panggil online travel agent, dan banyakkan hotel-hotel di Malaysia ni dia lebih kejurus. Okey, tak apa, saya lebih senang kita kasih satu rate yang istimewa, special pada channel manager OTA. Dan channel manager OTA ini di luar negara. Di luar negara tak ada langsung manfaat kita. Apa kata kalau sekarang ni lepas Covid ni kita galakkanlah. Ejen kecil ni tak apa. Ejen kecil ni mungkin dapat 100 bilik 100 tahun. Tapi sebenarnya kita menggalakkan industri pelancongan untuk promote Malaysia, untuk promote mula kita start dengan domestik. Tapi kita lepas tu kita pergi international. Kita perlu tahu yang ada perbezaan harga dia. Kadang-kadang kita malu. Kalau travel agent daripada luar negara tanya kita, berapa kita dapat hotel ABC ni? Kita kata, ini yang kita kasih ABC. Tapi mereka dapat lebih murah kalau dengan OTA. OTA itu bukan daripada negara Malaysia, tapi di luar negara. Kalau kita pergi ke Thailand, kalau kita kan Phuket lah. Saya kata saya nak hantar lebih kurang 30 orang pergi Phuket. Saya pergi hotel Phuket. Berapa you boleh kasih? Saya kasih harga tu sebenarnya lebih mahal kalau kita pergi travel agent yang di Phuket lebih murah. Jadi dia punya ekosistem sangat betul. Jadi kita galakkan pergi ke local travel agent. Tapi di Malaysia ni kita kena tukar minda kita. Kita kena mindset ni kita shift sikit. Kita tahu OTA senang. Kalau hotel, saya ada hotel, saya senang ni. Saya pergi kasih channel manager, dia harga ni you jual banyak. Tapi sebenarnya kita mempunyai tanggungjawab negara untuk mempromosikan untuk menggalakkan ejen-ejen pelancongan tempatan ni, usahawan tempatan ni, berilah kasih special sikit rate, contract rate tu special. Kita tahu dynamic pricing, semua mengikut dynamic pricing, tapi haruslah kita mempunyai satu tanggungjawab untuk negara, untuk kita mempromosikan Malaysia, kita menggalakkan ramai-ramai banyak-banyak travel agent yang berdaftar dia memberilah kasih special sikit untuk mereka hidup sikit. Itu mereka menggalakkan mereka mempromosikan Malaysia dengan adanya harga special rate. Barulah travel agent promote betul-betul. Ini sekarang ni travel agent banyaknya lebih promote pada luar negara. Itulah banyak ekosistem yang kita patut adjustkanlah, new normal. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Presiden Majlis Pelancongan Malaysia MTC Uzaidi Udanis. Panjang lebar banyak sekali perkara yang kita boleh lakukan new normal dalam sektor industri pelancongan, sama-sama kita bantu. Kita support kita, itu saja. Okey, baiklah. Sekian daripada saya Hafizal Zaman, Realiti Rakyat berakhir di sini. Kami akan bawakan banyak lagi perkembangan di Buletin Awani dan Buletin Awani astro.com seterusnya. Sekian daripada kami. Assalamualaikum, salam sejahtera.